Ya, tunjuk ni gigi, ungap. Binti Muhammad, Pegawai Kesihatan Daerah Hulu Langat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Dr. Nur Syafinah binti Muhammad, Pegawai Kesihatan Daerah Hulu Langat. Yang disanjungi Encik Halid bin Ayub. Yang dimuliakan lagi dihormati Dr. Puan Rafidah binti Abdul Maulud. Yang dikasihi BPKP, Urus Setia Majlis dan juga Pembantu Kesihatan Awam selaku peserta-peserta kursus pada hari ini. 3. Negaraku, tanah tumpah darahku, rakyat hidup bersatu dan maju. Rahmat bahagia Tuhan kurniakan, ajak kita selamat berkata. Rahmat bahagia Tuhan kurniakan, Raja kita selamat berkata. Kami sebagai pegawai penguatkuasa yang telah dilantik berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia, berikrar bahawa semasa dan selagi kami berkhidmat dengan kerajaan, kami akan patuh dan mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa menjalankan tugas kami akan berpegang teguh kepada ajaran agama, sentiasa menjunjung prinsip-prinsip rukun negara pada setiap masa, sentiasa melaksanakan tugas dengan cermat, bersungguh, cekap, jujur, amanah, berhikmah dan bertanggungjawab. Tidak akan membelakangkan tugas penguatkuasaan demi kepentingan pribadi kami. Tidak akan menggunakan kedudukan kami sebagai pegawai penguatkuasa bagi faedah diri kami sendiri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya ayyuhal A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya padamu sahaja kami panjatkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu, ya Allah. Bersempena dengan majlis taklimat pemantapan Akta Kesihatan Awam bagi anggota Pembantu Kesihatan Awam
Kami memohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami, Ya Allah. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami. Engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keridaan dan hidayah-Mu, Ya Allah. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, Ya Allah, dan kami memohon perlindungan dengan Engkau daripada melakukan sebarang keburukan. Muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah kami dengan kesihatan yang baik, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Semua sihat ke? Alhamdulillah. Syukur kita kepada Ilahi. Alhamdulillah pagi ni cuaca memang tak nampak begini. Cantik sangat. Bukanlah cantik, maksudnya cantik. Just nice untuk you all semua untuk berkhusus di sini. Dia macam bantu you all semua kan. Yalah, saya rasa kalau cuaca panas dia punya fokus lain. Cuaca yang ini membantu jangan tidur pula masa khusus. Okay, Alhamdulillah kita diberi peluang bersama-sama di hari ini. Syukur kepada Allah kita dapat bersama-sama di dalam khusus pemantapan Akta Kesihatan Awam bagi pembantu kesihatan awam PKD Hulu Langat. Saya rasa ni kali keberapa? Kali pertama. Pertama untuk tahun 2024 ini, insya-Allah. Okay, saya mengucapkan tahniah kepada Cik Halil dan Mustia yang bersama Bertukar Lumus menyediakan walaupun tempat macam ni. InsyaAllah kita jangan jadikan itu satu halangan untuk kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu ni tak kira di mana, kan? Betul tak? Di mana kita berada, di situ kita boleh menuntut ilmu. Daripada pengalaman kita bekerja, daripada kita berkhusus, online, offline, semua tu adalah cara-cara kita untuk menuntut ilmu. Allah kasih kita akal untuk berfikir, untuk menggunakan yang kelebihan kita ada. Kita bukan binatang, kita manusia, kita gunakan akal yang diberi untuk bekerja, kan? So kita kena niatkanlah pagi ni, hari ini saya hendak menuntut ilmu tentang penguatkuasaan Akta Kesihatan Awam. So insya-Allah ia membantu dalam pekerjaan kita. So apa yang kita dapat ilmu tu hendaklah diamalkan, ya. Tak naklah kita jadi ceramah pula, tak. Kita naklah ilmu yang didapat disimpan saja. Naklah sharing pada rakan-rakan yang tidak hadir. Mungkin ada yang tak dapat hadiri sebab ada kerja-kerja lain, ya. So, Allah. Cabaran pertama, tak apa. Satu cabaran. Kehidupan kita ini satu jalan, bukan jalan terus, dia pegang liku. So, setiap kehidupan tu mesti ada ujian. So, dalam bentuk ilmu pun ada ujian juga, kan? Macam tu nampaknya. Tapi kita tak nak menjadikan ujian tu kita tu down. Kita kena tingkatkan lagi apa langkah-langkah penambahbaikan yang perlu kita buat. The next khusus, insya-Allah. Macam tu. Okay? Saya harap bila ada khusus pemantapan Akta Kesihatan Awam ini bagi kita, saya rasa penguatkuasaan ni untuk PKA, majoriti di unit vehicle, kan? Saya dimaklumkan, betul, kan? Sebab saya nampak pencapaian yang bulan lepas tu ada lagi majoriti capai, ada salah seorang tu yang tak capai, kan? Tapi saya agak mengharapkan ia bekerja as a team. Faham tak? Sebab kita nampak rakan kita ni tak boleh capai, mungkin kita boleh bantu. Boleh? Work as a team. Kita kena kerja berpasukan. Kita tak nak tunggu kita yang the best. Kita bukan yang the best. Kita kena work as a team, as a group the best. Faham? Kerjasama tu yang penting dalam kerja kita. Macam pagi ini nak pergi kerja, kita nak bekerja dapat rezeki yang halal untuk anak-anak kita. So rezeki yang halal ni untuk kita tunjukkan prestasi. Betul tak? Hujung tahun kita nak kena ada SKT. So kita kena tunjukkan prestasi kita. Kita bukan membodek, kita tunjukkan apa kepayaan kita. Okey? Saya rasa dalam kita tadi baca ikrar, kan? Saya nampak ikrar tu banyak bagus poin-poin dia untuk kita as penguatkuasa. First, kita bila buat salah satu penguatkuasaan ialah amanah, jujur. Benda-benda tu penting. Bila kita membuat
mana. Kita tak nak gunakan salah guna kuasa. Kuasa kita ni memanglah bukanlah nampak macam kuasa polis tu. Tapi ada kuasa yang kita kena guna sebaiknya mengikut yang digariskan oleh Kementerian Kesihatan. Ya? Okey. Saya rasa pemantapan Akta Kesihatan Awam. Apa lagi yang kita nak cerita dalam, saya rasa khusus ni 2 hari kan? So banyak ilmu yang you akan dapat. Dan salah satu yang saya dengar ialah sesi motivasi. Betul ke? So gunakan setiap sesi tu, gunakan sebaik-baik mungkin. Grab seberapa banyak ilmu yang dapat. Okey? Boleh, nanti mungkin boleh bercerita dengan saya. Selepas ni kita jumpa. Kita tahu juga kan, saya tak ada kursus ni. Saya tak tahu apa ilmu yang you all dapat daripada kursus ni. Kita kena ada assessment, post assessment. Bila satu kursus yang kita jalankan, kita kena ada quiz, post quiz semua benda tu untuk make sure tak berlayar di dalam lautan semasa berceramah tu kan, atau berlayar di dalam telefon ke apa semua tu kan. Okey. Bagus. Agenda dia nampak bagus. Integriti dan disiplin is memang kepada keperluan sebagai seorang penguatkuasaan. Sebab ia akan menjejaskan nama baik PKD itu sendiri, ya. Kalau kita tidak berintegriti, kita tahu kan, bila kita menyalahgunakan kuasa, ia akan mengakibatkan nama baik, bukan nama baik PKD sangat, sebenarnya nama baik diri sendiri tu, nama yang kita bawa sampai mati, yang mak bapak kita kasih, kan, betul tak? Kita kena appreciate ibu bapa kita dah kasih nama kita tu, kita jagalah dengan baik, okey? Sampai mati insya-Allah macam tu. Okey, lepas tu ada lagi pengurusan kewangan dan motivasi. Jauh ni pakai daripada CMBP. Penguasaan ya, lagi pengurusan kewangan. Saya rasa kita perlu sebagai seorang pejabat awam, kita kena ada pengurusan kewangan. Yang saya tahulah memang apa yang kita buat sekarang ni ada OT, ada gaji. Tapi jangan harapkan OT sebagai sumber kita macam utama. Ya? OT ni bergantung kepada kerja yang tak dapat dihabiskan. Bukannya tu adalah main team. Saya kena OT, tak semestinya. Sebab ada je golongan-golongan yang rasa OT tu lah saya punya hak nak OT. Tak nak macam tu ya. Kita rasakan OT tu bila kerja yang penting boleh dibuat. Ya? Demi prestasi penkhidmatan kita. Okey. Saya rasa banyak ni peranan PKD dalam kawal infeksi penyakit-penyakit. Bagus ni. Saya rasa memang banyak lah poin-poin yang saya rasa, sebab bila you tak ada kat unit tu, bila tak ada rotation atau pusingan kerja, mungkin tak tahu di unit lain punya kerja kan? So bila ada isu, ada topik-topik ni, memang banyak ilmu yang you akan dapat. Tapi saya harap fokus, please fokus ya. Jangan tengok handphone. Saya tahulah kita sekarang ni TikTok lah, YouTube lah, lebih menarik daripada depan. Faham sangat kan? That's why kena post quiz tiap kuliah kot. Faham tak? Kadang-kadang kita dah berumur ni nak fokus tu 10 minit je kot. Tapi kita kena sama-sama, kerjasama dengan kawan ni. Kalau saya ngantuk ke, tolonglah kejut tubik sikit tu kan. Macam kita kuliah kamu macam tu lah. Ustaz pun akan cakap macam tu juga. Okay, tak apalah, kita berhenti di sini. Saya pun ada masyarakat perlu dikongsikan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya meresmikan kursus pemantapan Akta Kesihatan Awam bagi pembantu kesihatan awam PKD Ulangan kali pertama 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tu, sikit-sikit je dah. Boleh. Alistair. Ali. Kita sini-sini je. Apa tu? Cakap je apa yang kamu tu. Amanah. Betul. Betul. Lalu tu bukan.
Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali kita ucapkan syukur Alhamdulillah di atas keizinan Allah hari ini kita dapat bersama-sama. Allah berikan kita kesihatan yang baik, meluangkan masa untuk kita berada di sini. Terima kasih juga sahabat saya Tuan Khalid Ayub yang memberi peluang pada saya untuk berada di sini, dan juga kepada sahabat saya Tuan Yahya Zainal Abidin. Tak dapat kot hadir kan. Allah tak izinkan dia ada di sini hari ini. Jadi terima kasih Encik Khalid, dan terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Saya apa yang sebelum ni pilot, hari ini masih pilot, tapi dah bertukar daripada atas ke bawah. Dulu bawa kapal terbang, sekarang bawa lori. Dulu bawa kapal terbang, sekarang bawa van. Dulu bawa kapal terbang, sekarang bawa Grab. Jadi kesan-kesan mereka ni sangat tinggi, sangat besar. Jadi saya tak tahu kesannya kepada Okay, kalau kita kata jangkitan bakteria memang ada, tapi dia tiada secara spesifik lah. Seperti chicken pox, dia tiada ditulis dalam akta lah. Jadi perkara-perkara yang tiada ditulis kat situ, biasanya kita tak buat penutupan secara di bawah akta 342. Kita akan buat cadangan penutupan sahaja. Okey, untuk penyakit lain, kita ada CD9 surveillor, TB booster. Beberapa tajuk lah pagi tadi. Integriti, tata tertib, pengurusan keuangan. Dan tadi kawalan investasi bagi peranan PKA. Dan tibalah tajuk saya, agak berat tajuk yang cip bagi kepada saya, tapi tak apa, tak ada masalah. Kita ringan-ringankan dia, memandangkan petang. Lagipun saya belajar akta ni setahun masa post basic, setahun. Tapi masa diberi pada hari ini setengah jam. Okey lah kan? Saya akan ringan-ringankan tajuk. Jadi untuk hari ini, tajuk saya adalah berkenaan akta kesihatan awam. Najmi. Okey, Encik Karen jawab 3. Bekas UIP sekarang. Asrul, berapa akta tanya? 5. 4. Okay. Saya tanya selisih. Ashraf, berapa kita ada akta? 5. Dia dapat kursus ni, satu masalah limitasi keuangan, kedua limitasi tempat. Jadi sekarang kursus hari ni tercapai kita punya objektif lah kan. Sebab belum lagi ada kursus, ada kita unit tanya saya, Kak, PKA buat apa dekat atas? Cakap kursus. Jadi dia minta slide. Jadi pastikan kalau ada KU-KU yang tanya you all punya khusus, boleh jawab soalan-soalan dulu dirumuskan, dimasukkan. So, wujudlah akta kawalan wadah merokok dan beli kesihatan awam yang telah dibuat kuasakan baru-baru ini pada 1 Oktober. Okey? Lepas ni, kalau ada sesuatu tanya, kita ada berapa akta? Akta pertama? Kedua? Okey, ketiga? Keempat? Okey, kalau orang awam tanya, tajuk dulu. Okey, ini bahagian 1 dia dimension permulaan. Jadi, nombor 1. Session 1. Tajuk lintas pemakaian dan mula kuasa. Session 2. Tafsiran. Jadi dalam bahagian 1 ni dia yang penguatkuasaan. okey. Pelantikan juru analisis dan pegawai berkuasa. Okey. 3A, makmal diluluskan. Okey. 4. Kuasa pegawai berkuasa. Ya. 5. Kuasa mengambil sampel. Okey. 6. Prosedur mengambil sampel. Okey. 7. Perakuan juru analisis. Okey. 8. Kuasa meminta maklumat. Okey. 9. Kuasa ketua pengarah mendapatkan butir-butir mengenai ramuan makanan tersebut. 10. Pengarah boleh memerintah supaya premis makanan atau perkakas berada dalam keadaan bersih dan suci. 11. Penutupan premis tidak suci.
Dan 12 sabitan disiarkan dalam akhbar. Okey, boleh faham tak Izzat baca? So, dalam bahagian 5 peruntukan pelbagai pendakwaan, kuasa untuk memerintahkan kehadiran di mahkamah, kuasa untuk mempotong kesalahan oleh pertubuhan perbadanan, perlindungan terhadap prosedur undang-undang, tanggung rugi, kuasa membuat peraturan-peraturan, pemantuhan dan pengecualian, pemakaian bagi tembakau dan sebagainya. Okey, terima kasih. Jadi bahagian 4. Mengawal merebaknya penyakit berjangkit. 10. Kehendak supaya memberitahu tentang penyakit berjangkit. 11. Pengisytiharan kawasan tempatan jangkitan. Ni masa COVID itu 12. Orang-orang yang dijangkiti tidak boleh bertindak mengikut cara yang boleh merebakkan penyakit berjangkit. 13. Pengawalan barang-barang tercemar dan binatang-binatang yang dijangkit. 14. Pengasingan orang-orang yang dijangkit dan orang-orang yang disyaki. 15. Pemerhatian atau pengawasan kontak. Yang munasabah di bawah Akta Pemusnahan Segala Pembawa Penyakit APSPP 1975 orang pelindung. Okey. Saya baca dulu. Nanti kita tanya soalan. Saya baca dulu ya semua. Soalan banyak. Saya hanya baca sahaja. Sekarang